InsyaAllah kita boleh mula ni. Sebelum mula tu boleh respon tak? Suara saya ni dengar tak suara saya? Cuba Assalamualaikum. Cuba respon sikit. Waalaikumsalam. Dengar tak suara saya? Dengar. Okey suara saya? Okey, terima kasih. InsyaAllah kita nak mula ni. Pakat share-share lah insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaka wa abka wa amata wa ahya wa ans'ada wa ashqa wa adalla wa hada. Wallazi anzalal Qur'ana ala khatamil anbiya'i wal mursalin farafa'a bihi aqwaman wa wada'a bihi akharin famanittaba'a hudahu kana minas su'ada wa man a'rada anhu kana minal ashqiya. Salawatullah wassalamuhu ala sairil anbiya'i wal mursalin was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wal mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin yaqumun nasu li rabbil alamin. Amma ba'du. Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bit taqwa wa jma' lana khairal akhirati wal ula warzuqna ta'ataka ma amqaitana. Wahai Allah, perelokkan hati kami, cabutkan keaiban dari diri kami, dorongkan kami pada jalan-jalan kebaikan, hiaskan hati kami dengan ketakwaan, himpunkan bagi kami kebaikan akhirat dan dunia, rezekikan kepada kami ketaatan kepadamu selagi mana kami hidup menumpang di atas muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati lagi saya kasihi para ustaz, alim ulama, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, seluruh kepimpinan masjid Kota Damansara, tuan-tuan haji, puan-puan hajat, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, sahabat dan sahabiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selama syukur kita dihimpunkan hari ini dengan himpunan yang cukup baik, pada waktu yang cukup keberkatan, dalam majlis yang penuh kebaikan ini insya-Allah. Dan sebelum kita teruskan lagi, saya harap sahabat-sahabat dapat panjangkan, dapat share kepada sahabat-sahabat, rakan taulan yang lain, supaya perkongsian ini dapat kita sampaikan sebagai amal jariah kita insya-Allah. Pada waktu pagi yang penuh keberkatan ini, kita nak buat satu program muhasabah. Program muhasabah, sepatutnya saya kalau pagi-pagi macam ni, kuliah subuh di Masjid Kota Damansara, saya membawa kitab iaitu Ziarah ke Alam Barzah. Ziarah ke Alam Barzah, Imam Jalaluddin Asyuti. Imam Jalaluddin Asyuti. Namun pagi ni saya nak ambil satu tajuk, iaitu tajuk mengejar kematian, sebagai satu muhasabah bersama. Mudah-mudahan ada kebaikan daripada perkongsian ini, supaya kita dapat menenangkan, kita dapat mendapat satu kaedah cara bagaimana kita bermuamalah dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita insya-Allah. Apabila saya letakkan tajuk mengejar kematian, benar ataupun tidak kita mengejar kematian? Benar ataupun tidak kita mengejar kematian, ataupun kematian itu datang pada kita? Kalau kita merujuk kepada beberapa ayat Al-Quran, sebagai contoh daripada surah namanya surah Al-Jumu'ah, ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dalam surah Al-Jumu'ah jelas Allah menerangkan pada kita, maksudnya katakanlah sesungguhnya maut yang kamu lari darinya itu pasti akan mendapati kamu. Maknanya maut yang kita lari, sebenarnya maut itu kejar kita. Satu.
Lalu kamu semua akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Kemudian dia akan memberitahukan kepadamu apa-apa yang telah kamu lakukan. Surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-8. Maknanya dalam ayat ini Ustaz nak beritahu bahawa kita tidak mengejar kematian. Tetapi kematian itu yang datang mengejar kita. Yang kedua, hujah saya surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 78. Allah menyebut ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ainnama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Walaupun ke mana kamu pergi, kamu berada, maut pasti mengejar kamu. Akan cari kamu. Akan jumpa kamu. Walaupun kamu duduk di dalam kota yang kokoh. Disebut dengan perkataan burujim musyayyada. Maknanya dalam keadaan kamu duduk dalam kota yang kokoh, maut pasti akan mendatangi kamu. Sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya kalau kita sebut tentang mati, mati ini merupakan satu proses yang disebut al-infisalu ar-ruh anil jasadi. Apabila roh dan jasad berpisah. Maknanya inilah proses yang dipanggil kematian. Justru itu dapat dilihat pada jasad yang sudah tidak ada roh. Dapat dilihat ke seluruh jasad. Matanya, tangannya, mukanya, kakinya, jasadnya, dalam keadaan berbeza ketika mana roh berada di dalam jasad. Lalu perpisahan inilah yang akan kita lihat dan ianya berlaku. Allah Subhanahu wa taala menyebut lagi. Dah dua dah hujah. Allah sebut lagi dalam satu ayat. Waja'at sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Ma kunta minhu tahid. Allah sebut dalam surah Qaf ayat ke-19. Dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulunya engkau mengelak. Ma kunta minhu tahid. Ma kunta minhu tahid. Maksud mengelak ni iaitu kita tak berapa yakin bahawa kita akan mati. Dan Allah jadikan kematian itu sebagai ujian. Lalu Allah juga menyebut dalam surah Al-Mulk. Surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Tengok ayat ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk ibtila. Untuk menguji kamu, untuk memberikan kepada kamu ujian. Di antara kamu, siapakah yang lebih baik amalannya? Lalu Allah menjadikan kematian itu Allah dahulukan. Maknanya dalam kaedah nahunya, taqdimul maut qabla al-hayat. Dalam ayat kedua surah Al-Mulk itu Allah mendahulukan perkataan mati daripada hidup. Maksudnya dia ada benda yang Allah nak sampaikan kepada hamba-hambanya. Waja'at sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Pertama Allah nak beritahu dia menciptakan kematian dan kehidupan. Dan Allah dahulukan yang kedua, kematian sebelum kehidupan untuk menimbulkan rasa mukhif, rasa gerun, takut kepadanya. Kepada janji-janjinya. Yang ketiga, perkara ini benar. Bil haq. Dalam ayat surah Qaf, ayat 19, Allah menyebut, Waja'at sakratul mauti bil haq, dzalika ma kunta minhu tahid. Bahawa yang keempat, kebenaran itu akan berlaku.
Kalau kita merujuk kepada ujian yang Allah berikan pada hari ini. Saya lalu semalam, saya nampak satu banner. Cuba kita buat renungan banner ini. Banner ini tulis, dia kata pilih satu di antara 4. Yang pertama, duduk di rumah. Yang kedua, duduk di lokap. Ketiga, duduk di hospital. Yang keempat, duduk di dalam kubur. Saya ulang balik. Pilih satu di antara 4. Pertama, duduk di rumah. Kedua, duduk di lokap. Ketiga, duduk di hospital. Yang keempat, duduk di kubur. Bila tengok banner ni, kita rasa macam berseluruh kan. Kita rasa macam benda ni macam kan, satu unsur-unsur humor. Sebenarnya betul maksudnya. Maksudnya sahabat-sahabat, bila kita duduk dalam suasana ini, Allah beri kepada kita sekarang ni ujian. Apa yang berlaku pada hari ini ujian yang luar biasa, yang pernah Allah uji orang-orang sebelum daripada kita, dan perkara ini merupakan perkara yang telah termaktub di dalam Al-Quran, iaitu mukjizat yang Nabi tinggalkan kepada kita sebagai renungan untuk kita pegang sampai kita mati. Dan sebab itu pada hari ini, pagi ini kita nak berbincang, kita nak memahami hakikat kematian, untuk kita mengolah kematian itu, ataupun kita nak bermuamalah, bagaimana kita nak deal dengan kematian, supaya kematian yang disebut-sebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu, apabila menimpa kita, menimpa orang-orang sekeliling kita, menimpa sahabat-sahabat, menimpa kaum kerabat kita itu, dalam keadaan persembahan yang terbaik, sebagai liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebagai satu ujian yang Allah berikan dan kita berjaya untuk mendapat kehidupan. Sebab itu kita kena memahami nature ujian. Supaya kita memahami kaedah yang terbaik dalam memahami nature tersebut, ujian tersebut, fitrah tersebut, untuk menjadi hamba yang semakin bersyukur, semakin taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa jua kehidupan kita ini, agar nantinya kita tidak pernah merasa rugi duduk dalam apa jua suasana yang Allah berikan. Subhanallah. Kalau merujuk kepada statistik semalam, perangkaan semalam, dekat dunia setakat ini jumlah ya positif ataupun jumlah kes COVID-19 169,660,668 kes. Saya ulang balik. Di dunia hari ini, bertarikh 28 Mei 2021, jumlah kes positif COVID-19 169,660,668 kes. Yang telah meragut jumlah kematian 3,526,314 orang. Dengan jumlah kematian dunia 3,526,314 orang ini, kalau kita nisbahkan kepada Israel hari ini, bahawa separuh daripada penduduk Israel mati. Maknanya Israel itu tinggal separuh penduduk. Dan kalau kita jumlahkan dengan penduduk KL, maknanya 3,526,000 ini, kalau kita nisbahkan kepada Gombak, contohnya, Gombak ni tak ada orang nak mandi, nak kafan, nak solat jenazah, nak gali kubur. Semua pakat mati belaka. Ustaz mati, tak ustaz, Bilal, Tok Siak, Tok Noja, semua mati belaka. Nak sebutnya Allah sedang menguji kita. Dengan ujian yang pernah Allah uji kepada penduduk bumi pada tahun 1918, 1920 selama 2 tahun. Bahkan berlakunya apa dipanggil, selsema Spanyol ataupun flu Spanyol yang telah membunuh 50 juta penduduk dunia. Dan pada hari ini 169,660,668 orang sudah terkena positif, dan kematian dunia ni baru berjumlah 3,526,314 orang sudah meninggal dunia, walaupun jumlahnya tidak seramai tahun tersebut. Flu Spanyol berjumlah 50 juta orang yang hanya ketika itu banyak tersebar di bahagian Eropah.
Bermula daripada US di Kansas City, merebak pergi ke Perancis, ke Itali dan kemudian ke Spanyol dan dihebohkan oleh wartawan Spanyol. Tu yang dipanggil flu Spanyol. Tetapi konsepnya sama dengan sekarang. Konsepnya ialah pandemik, iaitu penyakit yang tersebar dalam jumlah yang besar dan banyak. Maknanya Allah memberitahu pada kita daripada ayat Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan kematian pada orang yang dahulu, kemudian orang dahulu punya peristiwa itu Allah ulang balik dalam bentuk ujian tersebut sebagai pengiktibaran kepada kita yang yakin dengan janji Allah daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan sebab itu kematian itu Allah tidak buat dia dalam keadaan di satu tempat itu dengan jumlah yang ramai serentak. Dia sangat-sangat special. Dan Allah jadikan kalau kita mati dah, Allah tak jadikan hari ini semua penduduk Ampang mati. Tapi Allah pilih-pilih Ampang mati sikit, Gombak mati sikit, Kota Damansara mati sikit. Allah kutip. Kalau Allah jadikan satu tempat itu, semuanya Allah matikan. Lalu suasananya akan menjadi satu suasana yang cukup menyayat hati dan mengerikan. Dan Allah menguji kita juga. Dalam keadaan bentuk yang umum itu akan menimpa kita. Waja'at sakratul mauti bilhaq. Zalika ma kunta minhu tahidu. Maknanya akan datang kepada kamu kematian itu dengan benar. Dalam keadaan kamu menafikan, kamu acuh tak acuh, dia berlaku. Lalu Allah tunjukkan di Amerika Syarikat, bermulanya dengan di Wuhan, China, kemudian dia pergi merebak dunia. Allah tunjukkan dia pergi Amerika Syarikat. Dan maka kita melihat orang mati ramai. Dia pergi ke India, orang mati ramai. Allah dekatkan pada kita. Lalu apa terjadi? Allah jadikan jiran-jiran pada negara kita. Allah jadikan sedikit dekat Singapura, sedikit dekat Indonesia, sedikit dekat Brunei, sedikit dekat Thailand. Allah dekatkan lagi. Dia kena pada negeri-negeri yang duduk dalam Malaysia. Dia kena sedikit kat Johor. Dia naik sedikit dekat Negeri Sembilan. Dia naik sedikit dekat Melaka. Dia naik sedikit. Lalu didekatkan lagi. Dan hari ini, Allah dekatkan dengan kita di Selangor. Dan Selangor paling banyak. 177,450 kes. Di Selangor saja. Malaysia kena 549,514 kes. Dan daripada apa yang Allah jadikan itu, lalu di Malaysia saja jumlah kematian setakat semalam 2,552 orang. Dalam hal ini kita tengok bahawa semua ini Allah dekatkan. Kemudian sahabat-sahabat, Allah ambil orang-orang yang dekat dengan kita. Saudara mara kita, sahabat jiran kita. Kawasan saya ni beberapa orang telah meninggal dunia COVID-19. Ada juga saudara kita yang meninggal sebab COVID-19. Dan di sana ada sahabat-sahabat kita yang masih bertarung nyawa, duduk di ICU. Dia tak kira ustaz, dia tak kira tak ustaz, dia tak kira orang tu rakyat biasa, dia tak kira dia menteri. Kalau dia sampai masa, maka sebenarnya satu ujian yang Allah berikan dan akan menimpa diri kita sendiri. Maksudnya bahawa ia merupakan peringatan. Lalu Nabi menyebut kafa bil mauti wa'izan. Kafa bil mauti wa'izan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Cukuplah kematian itu menjadi peringatan. Maknanya, siapakah yang mengambil peringatan daripada ujian Allah Subhanahu Wa Taala ini? Yang pernah Allah uji orang-orang sebelum daripada kamu dan juga ia akan menimpa kamu. Takkanlah kita ni sahabat-sahabat nak tunggu kita sendiri ini Allah ambil nyawa kita baru kita nak memahami hakikat kematian dan bagaimana menghadapi kematian dan apa yang akan berlaku kepada kita setelah kematian. Takkanlah setelah kena pada kita,
Baru kita nak mengaku, baru kita nak menjadi orang yang menyesal. Sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'un wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah walau tara idhil zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna azabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun." Allah sebut dalam suratul An'am ayat 93. Allah menyebut, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat pendustaan terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepadaku padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Maknanya orang-orang yang menafikan atau yang memperlikan Nabi utusan daripada Allah dengan mengatakan Nabi itu membawa pendustaan, bahawa ayat yang kau sampaikan daripada Tuhanmu itu, aku akan bawa seperti ayat tersebut, untuk membuktikan, menunjukkan kepadamu bahawa aku juga boleh melakukan demikian. Jahatnya mereka. Lalu, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat pada waktu orang yang zalim berada dalam penderitaan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu, pada hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, kerana kamu telah mengatakan terhadap Allah perkata yang tidak benar, dan kerana kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Lalu, dalam keadaan ini Allah nak beritahu kepada kita bagaimana dahsyatnya kematian. Yang disebutkan kematian itu satu perkara yang cukup dahsyat. Sebab itu jangan kamu mengimpikan, bercita-cita untuk mati, kerana dahsyatnya kematian itu tidak dapat dibayangkan oleh sebarang makhluk. Dahsyatnya dalam keadaan merupakan satu proses yang cukup tersangat terseksa. Disebutkan dalam sepotong hadis daripada Aisyah sebagai renungan kita, bahawa Nabi yang juga seorang yang maksum, rasul, matinya cukup terseksa. Dan daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat baina yadayhi rakwatun aw ghulbatun fiha ma'un faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma'i fayamsahu bihima wajhahu wa yaqulu la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. ثم نصب يديه فجعل يقول في الرقيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. Di hadapan Rasulullah ketika Rasulullah nak wafat. Cuba tengok. Ketika mana Rasulullah nak wafat, ada sebuah bekas daripada kaca yang berisi air. Lalu Rasulullah SAW mengambil air itu dengan tangannya dan mengusap air tersebut ke wajahnya sambil berkata, tidak ada Tuhan selain Allah, sesungguhnya kematian itu memiliki nazak. Sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat. Nazak ni bahasa Arab yang sudah dimelayukan. Dalam sana ada satu surah Wan-Nazi'at, An-Nazi'at, Wan-Nazi'ati gharqa, Wan-Nasyitati nashta. Bagaimana Allah menceritakan malaikat yang mencabut nyawa. Wan-Nazi'at ini malaikat yang merentap nyawa orang. Dalam keadaan pada orang-orang yang jahat, direntap dengan keadaan yang keras. Tetapi kepada orang yang baik, Wan-Nasyitati nashta. Dalam keadaan yang lembut, yang halus. Dalam keadaan Rasulullah SAW, ketika dicabut nyawa baginda yang mulia itu, Nabi dalam keadaan yang sangat sakit. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi menyebut,
Dalam hadis yang lain, Nabi membaca sepotong doa, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Wahai Allah, tolonglah aku pedihnya mati dan sakitnya mati. Dalam keadaan Nabi menyapu air kat mukanya, Nabi kata sakitnya sakarat, sakitnya sakarat, sakitnya sakarat. Sehinggalah Rasulullah sehingga nyawa baginda dicabut dan tangan baginda pun terjatuh. Nabi sebut sakitnya mati sampailah tangan Nabi ni jatuh, roh telah pergi dan berpisah dengan jasad Nabi yang mulia. Sepatutnya kemudahan mati tidak perlu lagi diinginkan seseorang setelah melihat kepedihan mati yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kata Aisyah, bila melihat keadaan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah dia kata, aku tidak pernah merasa cemburu apabila melihat orang mati dalam keadaan yang sakit. Kerana aku melihat sendiri dengan mata aku bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit matinya. Sahabat yang disebut, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya nak bawa kat sini iaitu bagaimana benda ini merupakan benda yang akan menimpa kita. Dan kematian itu, antara yang boleh kita lihat, antara kematian-kematian yang Allah berikan terkadang, dalam keadaan beberapa keadaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara yang boleh yang kita lihat, kematian yang boleh mengakibatkan kita duduk di alam sana dalam keadaan yang indah, cantik. Antaranya yang pertama sahabat, iaitu ketika meninggal dalam keadaan dia menjaga perbatasan. Orang macam ni, orang yang duduk dalam keadaan ribat, dia mempertahankan tanah airnya daripada musuh yang menyerang. Daripada Salman radhiyallahu anhu, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi wa in mata jariya alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujriya alaihi rizquhu wa aminal fattan. Bahawa kata Rasulullah dalam hadis Salman ini, orang-orang yang mati sebab dia itu riba, dia menjaga negara daripada musuh. Maka kalau dia mati, orang yang berada pada keadaan ribat itu, bekerja dia mempertahankan Islam, sehari ataupun satu malam, maka seolah-olah lebih baik daripada dia berpuasa sepanjang bulan dan dalam puasa dia bangun qiyamul lail, dan sekira dia mati, maka berterusan pahalanya yang dia pernah buat dulu dan rezekinya tak pernah habis. Dan dia terus diberi rezeki sehinggalah hari kiamat. Satu. Yang keduanya, Allah bagi dalam keadaan syahid. Maknanya syahid yang Allah berikan, antaranya disebutkan dalam banyak hadis. Iaitu antaranya orang-orang yang mati dalam keadaan dia mati syahid. Sama ada syahidnya syahid iaitu syahid akhirat. Dia berjuang dan dia mati. Ada di sana syahid yang dipanggil syahid iaitu syahid akhirat saja. Antaranya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipanggil khamsatun. 5 perkara yang orang itu dipanggil dapat pahala syahid. Antaranya orang yang mati dalam keadaan al-mat'un. Asy-syuhada'u khamsatun. Al-mat'un, al-mabtun, wal-ghariq, wasahibul hadam, wasyahid fi sabilillah. Iaitu orang yang mati dalam keadaan apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama, orang yang sakit, matinya sakit taun. Kita akan bincang saat lagi. Orang yang sakit taun. Taun ini kalau dikiaskan penyakit apa? Pandemik. Yang kedua, wal mabtun, sakit perut. Kemudian orang yang mati lemas, wal ghariq. Yang keempat, wasahibul hadam, orang yang ditimpa bangunan, kena gegaran, gempa bumi. Yang kelima, orang yang mati syahid dalam fi sabilillah. Dalam hadis yang lain juga disebut dengan perkataan orang yang mati mahruq, iaitu terbakar. Inilah beberapa mati-mati yang baik, dipanggil mati syahid.
Dan ada pun yang mati syahid sungguh-sungguh, orang yang mati syahid sungguh-sungguh, paling tidak dia ada 6 perkara yang dia boleh dapat apabila dia mati dalam keadaan dosanya diampunkan. Ketika awal-awal dia mati, darah mengalir. Yang kedua, dalam keadaan dia itu nampak dia punya tempat duduk di syurga pada hari dia mati syahid. Yang ketiga, selamat azab kubur. Yang keempat, dia selamat daripada huru-hara hiruk pikuk sebelum kiamat. Dia kelima, dianugerahkan dengan mahkota kehormatan yang dipakaikan oleh Allah kepadanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan dikahwinkan dengan 72 bidadari dan dia memberi syafaat daripada 70 ahli keluarganya masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, yang keempat, yang ketiga tadi, yang kedua tadi mati syahid, yang ketiga baca Al-Quran. Sebab tu Al-Quran ini dia mukjizat. Dia boleh menolong kita di dunia dan juga di alam barzah dan juga di akhirat. Dalam keadaan ada surah-surah tertentu yang kita baca menyelamatkan kita. Antaranya yang saya bacakan iaitu tentang apa dia? Tentang apa yang kita bacakan daripada surah, namanya surah apa? Surah tadilah, Suratul Mulk. Siapa yang baca surah ini, dia dapat apa dia? Anugerah. Iaitu dia akan terselamat daripada siksaan kubur yang Allah berikan kepada dia. Sebab itu siapa yang baca, dia menjadi apa dia? Munjiah. Dia menjadi apa? Dia menjadi munjiah. Dia penyelamat orang yang baca daripada azab kubur. Dalam keadaan ia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada lagi surah-surah lain, antaranya suratul Hasyr. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Surah pengusiran. Walladzi akhrajal ladzi nakafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Mazzarantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ra' yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Ayat yang hujung. Ada satu hadis kata baca keseluruhan surah. Surah ni 24 ayat saja sampai wahwal azizul hakim. Ada satu riwayat hadis, siapa yang baca surah ini bermula lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Yang ketiga, ada riwayat mengatakan baca 3 ayat saja. And wallahu alladhi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahada. And baca sampailah wahwal azizul hakim. Maknanya kata Nabi, siapa baca surah ini daripada 3 tempat tu tadi, maknanya Allah selamatkan dia daripada azab kubur, fitnah kubur, iaitu membaca Al-Quran. Di samping baca suratul Mulk, begitu juga dengan suratul Hasyr. Kemudian sahabat, yang keempat, mati waktu yang baik macam semalam, hari Jumaat. Dalam keadaan disebutkan oleh Nabi SAW. Iaitu daripada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Man min muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabri. Daripada Abdullah bin Umar, siapa-siapa daripada orang Islam, dia tak sebut mukminin, dia sebut muslimin. Tengok pilihan Allah. Ada orang kadang-kadang amalan dia tak banyaklah, biasa je. Kan kadang-kadang bukanlah orang yang kita nampak orang yang banyak beribadah, tetapi Allah pilih dia. Maknanya siapa-siapa daripada orang Islam yang mati dalam keadaan matinya pada hari Jumaat, au lailatal jum'ati, ataupun pada malam Jumaatnya, illa waqahu Allahu fitnatal qabri, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dia daripada azab kubur. Sahabat yang saya kasih sekalian, yang kelima yang kita nak bincang, iaitu Allah bagikan pahala syahid kepada orang yang ditimpa musibah, iaitu kematian, musibah sakit.
Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man mata maridan mata syahidan wa uqiya fitnatal qabri wa ghudiya wa riha alaihi birizqihi minal jannah. Kan hadis sahih ni hadis ni. Barang siapa yang mati dalam keadaan maridan, dia mati sakit, maka dia mati syahid. Maka akan diselamatkan yang pertama daripada azab kubur. Pertama, dia dapat pahala syahid. Kedua, dia dapat dia selamat daripada azab api neraka. Yang ketiga, dia akan diberikan rezeki oleh Allah daripada syurga dalam keadaan yang berterusan di alam barzakh. Sahabat yang saya kasih sekalian, apabila kita menyebut tentang kematian yang Allah uji pada kita ini, bagaimana cara kita bermuamalah? Bagaimana kita bermuamalah dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Bahawa dahulunya pernah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penyakit yang namanya taun. Taun. Dan bagaimana Rasulullah SAW dia mendidik, mengajar kita bermuamalah dengan penyakit ini. Di sana ada hadis Nabi SAW. Nabi menyebut, "Idza sami'tum bit-ta'un bi'ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi'ardin wa antum biha fala takhruju minha." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi Muhammad SAW mengajar kita bagaimana kita bermuamalah dengan kematian. Pertama, kita dah tahu kematian itu ujian. Dan macam mana kita nak menghadapi ujian, khususnya kepada sahabat-sahabat yang ditimpa dengan ujian ini. Dan banyak yang berjumpa, banyak yang telefon, dan banyak. Dan hatta kepada saya sendiri, ada pengalaman-pengalaman secara peribadi tentang COVID-19 ini. Sekarang ini Allah sedang menguji orang-orang yang beriman. Allah nak tengok macam mana dengan ujian ini kita berjaya dalam keadaan macam mana kita nak berhadapi dengan ujian Allah Subhanahu wa taala ini, insya-Allah. Boleh dah? Sikit je. Jadi sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita rujuk semalam saya duk baca cerita tentang sejarah yang cukup agung yang berlaku kepada sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Antaranya sahabat-sahabat, peristiwa yang berlaku dalam kurun ke-18 Hijrah di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Peristiwa yang besar ini berlaku apabila berlakunya pertembungan yang besar yang dikenali dengan peperangan Yarmouk. Peperangan Yarmouk ini tentera Islam dia bertembung dengan tentera Rom, di mana Yarmouk ini di Jordan. Dalam keadaan jumlah tentera Islam iaitu 24 hingga 40 ribu orang. Ketika itu yang dipimpin asalnya oleh Khalid Ibn Walid. Pemimpinnya Khalid Ibn Walid, kemudian ditukar oleh Sayyidina Umar kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dalam keadaan tentera musuh, jumlahnya nak tahu berapa? 80 hingga 100 ribu orang. Dan ada riwayat jumlah musuhnya iaitu 100 hingga 400 ribu orang tentera Rom. Kalau sahabat-sahabat pergi ke Jordan, boleh melihat tempat yang dipanggil Sungai Yarmouk, di mana berlaku pertembungan yang luar biasa ini dengan Allah berikan kemenangan pada tentera Islam. Kemudian akibat daripada kematian yang ramai di pihak tentera musuh, ada riwayat 70 hingga 120 ribu tentera mati yang dipimpin oleh Hercules mati. Tentera Islam dengan jumlah meninggalnya dalam 4,000. 4,000. Maknanya berbaki 36 ribu lah daripada 40 ribu. Dalam peperangan ini banyak sahabat-sahabat yang besar meninggal dunia. Sayyidina Umar sangat sedih. Kerana apa? Sahabat-sahabat yang meninggal ini sahabat-sahabat yang sangat penting dalam
kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara yang meninggal yang hebat-hebat antaranya iaitu Abu Ubaidah Al-Jarrah sendiri. Kemudian yang meninggal juga sahabat-sahabat bernama Syurahhabil bin Hassanah. Antaranya juga iaitu Dirar Ibnul Azwar. Antara yang meninggal Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ketika itu umurnya baru 33 tahun. Meninggal juga ialah Suhail bin Amru. Sahabat-sahabat yang besar ini. Walaupun peperangan ini bertembung dengan musuh yang bernama Rom. Tetapi sebenarnya kalau kita tengok, sahabat-sahabat yang meninggal itu kebanyakannya meninggal sebab pandemik. Meninggal sebab ta'un. Penyakit ta'un yang dipanggil satu kawasan yang dipanggil Amwas. Ain, Mim, Waw, Alif, Sin. Amwas. Sahabat, saya sudah pergi ke tempat ini. Iaitu tempat berlakunya peperangan Yarmouk. Saya pergi ziarah ke Jordan. Saya pergi ke tempat-tempat penting. Saya pergi ke Mu'tah, tempat berlaku peperangan Mu'tah di Mazar. Di sana juga ada kubur syahid syuhada Ja'far At-Tayyar, Abdullah bin Rawaha dan juga sahabat bernama Zaid bin Harisah. Kemudian saya pergi ke kawasan pertembungan iaitu di lembah Jordan, di mana Jordan Valley dan juga tempat perbatasan berlakunya pertembungan dipanggil dekat Sungai Yarmouk. Berlakulah yang saya sebutkan iaitu peperangan Yarmouk. Saya pergi kepada beberapa kubur sahabat-sahabat yang mulia, antaranya Dirar Ibnul Azwar. Kuburnya berada di satu tempat mantiqah bernama Aghwar. Al-Aghwar. Saya pergi ke kubur Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dipanggil tempat tu Dir'ala. Dir'ala. Dekat satu juga mantiqah tempat namanya Aghwar, daerahnya. Kemudian saya pergi ke kubur Syurahhabil bin Hassanah. Iaitu tempat yang dipanggil Wadi Al-Yabis. Wadi Al-Yabis, satu kampung. Kemudian sahabat-sahabat saya nak sebut, saya baca satu tulisan dekat tepi kubur Syurahhabil bin Hassanah. Sahabat yang saya sebutkan nama-nama tu tadi, mereka yang kat Mu'tah. Mu'tah ni meninggal, gugur syahid, lawan dengan Rom berdepan. Ada pun sahabat-sahabat yang besar termasuk Abu Ubaidah Al-Jarrah yang memimpin ketumbukan tentera yang besar, Dirar Ibnu Azwar, kemudian Syurahhabil bin Hassanah. Sahabat-sahabat ini meninggal kerana penyakit pandemik, iaitu ta'un. Ta'un. Penyakit yang menimpa kawasan tersebut akibat daripada mayat-mayat tentera musuh yang mana ketika itu terlalu banyak. Sebab itu penyakit pandemik itu dia berlaku dalam bentuk air yang tercemar ataupun udara yang tercemar ataupun sentuhan atau apa saja yang ada hubungan dengan udara, dengan tanah, dengan angin. Inilah medium tersebarnya penyakit pandemik dalam jumlah yang ramai. Dalam keadaan ini, daripada jumlah tentera yang berbaki 36,000 akibat peperangan, tinggal 6,000 orang saja selamat. Cuba bayangkan sahabat Nabi, daripada 36,000 itu yang selamat hidup 6,000. 30,000 meninggal dunia sebab ta'un. Tengok, sejarah mengajar pada kita. Ketika itu Sayyidina Umar berada di Madinah. Peringkat awalnya bila menangnya Islam mengalahkan Rom. Rom yang menguasai Palestin, menguasai Jordan, Lebanon, Syria, Turki. Ini kawasan-kawasan yang diduduki oleh Rom. Dikuasai oleh Rom. Yang Nabi beritahu sahabat akan jatuhnya kerajaan Rom. Ghulibatir Rom. Rom akan dikalahkan oleh tentera Islam. Dan apa yang Nabi sebutkan, Rom jatuh di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan Sayyidina Umar ini antara 3 orang tokoh termasuk Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Abu Ubaidah Al-Jarrah. 3 orang ini muhajirin. Di antara 3 calon khalifah yang konon-kononnya dahulu antara senarai pendek yang nak dibai'ah, dilantik oleh sahabat menjadi khalifah yang pertama apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan sebab itu Abu Ubaidah Al-Jarrah
kepada Sayyidina Umar, sahabat yang sangat penting. Ada satu riwayat mengatakan, Umar minta Abu Ubaidah Al-Jarrah supaya balik semula ke Madinah setelah menang untuk diangkat menjadi khalifah yang ketiga apabila dia wafat. Ada riwayat menyebut demikian. Nak sebut betapa pentingnya Abu Ubaidah Al-Jarrah dalam kehidupan Umar Al-Khattab. Kemudian sahabat, Umar Al-Khattab sendiri berbincang dengan sahabat. Antaranya dengan Abdul Rahman bin Auf. Macam mana ni? Dalam keadaan Umar teringin sangat berjumpa kepada sahabat-sahabat yang telah membuka membuka kejayaan yang begitu gemilang dengan kalahnya Rom. Dan tentera Islam menang. Datang daripada Madinah yang jauh. Lalu dalam keadaan sekarang, apa yang berlaku itu ialah berlakunya penyakit pandemik yang namanya At-Ta'un. Kemudian kata Abu Ubaidah Al-Jarrah, jangan kamu masuk. Kemudian sahabat bernama Abdul Rahman bin Auf kata, jangan masuk. Maknanya jangan kamu masuk ke dalam Syam. Syam ini negara yang mewakili 4 negeri pada hari ini, 4 negara. Bila sebut Syam, dahulunya 4 negara. Lebanon, Jordan, Syria, Palestin. Ketika mana dibukanya tanah ini, dikalahkan Rom, Sayyidina Umar nak berjumpa dengan kepimpinan turus tertinggi tentera. Dalam keadaan kata sahabat-sahabat jangan masuk. Bahkan Amru dalam keadaan ketika itu, sahabat yang bernama Abdul Rahman bin Auf kata jangan masuk. Dan Abdul Rahman bin Auf kata, bagi yang terkena penyakit ini, duduk di gunung-gunung, di ceruk-ceruk, jangan jumpa, dalam keadaan jangan keluar, kamu itu cukup berbahaya kepada orang lain. Mengambil nasihat itu, merujuk pada hadis yang saya bacakan, iaitu apabila Nabi menyebutkan tentang gejala ini, Nabi mengajar kepada kita dengan sepotong hadis itu tadi. Apabila kamu lihat di sana, ada penyakit yang menular, dan ada ta'un, itu sebagai satu kiasan yang Nabi ajar. Iza sami'tum bit-ta'uni bi'ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi'ardin wa antum biha fala takhruju minha. Hadis daripada Imam Al-Bukhari ini menjadi sandaran kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Sebab itu dalam kitab At-Tibun Nabawi yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dalam memahami hadis ini, kita lihat bagaimana diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bermuamalah dengan suatu keadaan yang cukup getir yang pernah menimpa sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Macam mana cara kita, pendekatan cara Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dan juga sahabat Nabi. Sebab itu kita orang yang beriman, kita kena faham. Dalam konteks ini, orang-orang yang beriman dia ada konsep. Ada 2 perkara yang penting. Pertama, konsep dia iaitu pendekatan-pendekatan saintifik, pendekatan-pendekatan teknikal, pendekatan-pendekatan zahiriah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita katakan konsep jangan masuk, jangan keluar, inilah konsep yang diajarkan, konsep kuarantin. Yang diajarkan oleh Rasulullah untuk berhadapan dengan gejala ini. Dalam keadaan ia perkara yang boleh merebak, yang mengakibatkan kemudaratan yang cukup besar dengan jumlah yang cukup besar dengan kawasan yang cukup luas. Maka ia merupakan satu pendekatan yang cukup luar biasa. Sebab itu dalam menentukan sesuatu perkara, orang yang beriman termasuk dalam kubur, termasuk lepas kubur, semuanya berkisar tentang ilmu dan iman. Bagaimana kita bermuamalah kehidupan kita dengan ilmu. Dalam mana kita nak menyatakan satu keputusan itu dengan sandaran ilmu. Dan ilmu itu bukan saja merujuk kepada Al-Quran dan hadis secara khusus. Bukan saja merujuk pada pengalaman. Merujuk juga kepada kajian-kajian yang dibuat oleh pakar-pakarnya. Antaranya bila kita sebut tentang penyakit begini, pakarnya ialah pakar-pakar perubatan. Itu yang Allah mengajar pada kita. Rujuk kepada ahlu zikri. Orang-orang yang tahu, pakar. Sebab itu yang pakar tentang penyakit ini iaitu siapa? Ialah pakar-pakar perubatan. Dengan kajian-kajian yang dibentangkan. Kemudian kita harmonikan dengan pandangan Islam, dengan Al-Quran. Lalu keluarlah satu keputusan. Begitu juga dengan ijtihad sahabat-sahabat Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak kata bahawa kita ni siapa? Kita ni siapa? Tak nak berusaha ke arah pendekatan-pendekatan zahiriah ini. Siapa kita? Dibandingkan dengan Umar Al-Khattab, dibandingkan dengan Abdul Rahman bin Auf, dibandingkan dengan Muaz bin Jabal, dibandingkan dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah, dibandingkan dengan Dirar Ibn Azwar, dibandingkan dengan Syurahabil bin Hasanah, sahabat-sahabat yang terlibat secara langsung pada tahun 18 Hijrah dan meninggal gugur syahid dalam perbatasan melawan Rom dan juga berhadapan meninggalnya 20,000 orang sahabat yang kibar, yang besar dalam berhadapan dengan penyakit pandemik ini. Ini kalau kita nak kata siapa lebih wali daripada kita kalau bukan Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab ini disebutkan oleh Nabi, kalaulah aku mati, ada lagi Nabi setelah daripada aku, nescaya Umar Al-Khattab Nabi tersebut. Lakana Umar Al-Khattab, kata Nabi. Itu ranking Umar Al-Khattab. Nak sebutnya bahawa tara Umar pun mengambil pendekatan zahiriah. Mengambil pendekatan-pendekatan zahir. Sebab itu bila kita rujuk benda-benda macam ni, antaranya kita lihat vaksinasi. Vaksin ini, yang mana antara pendekatan-pendekatan zahiriah. Karantin, MCO, PKP, pendekatan zahiriah. Kemudian social distancing, pendekatan zahiriah. Benda-benda macam ni. Cuci tangan. Guna hands. Kita cuci tangan, jaga kebersihan. Pendekatan. Pakai facial mask, pendekatan. Hand sanitizer. Itu pendekatan-pendekatan zahiriah. Dalam keadaan ini diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Kemudian sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang saya nak kongsikan ialah di samping di sana yang kedua ada pendekatan-pendekatan yang mana tidak ada kepada orang bukan Islam. Sebab tu ilmu itu sangat penting. Ilmu ini mengajar kita orang-orang yang beriman boleh duduk dalam apa jua keadaan dan suasana. Ketika tenang kita boleh beribadah, ketika susah kita boleh beribadah. Di sana ada fiqh dia, di sana ada qawaid dia, di sana ada perkara-perkara yang telah diputuskan, diajar oleh Nabi SAW. Sebab itu sahabat yang saya kasih sekalian, lalu dalam hal ini bila Allah uji kepada kita, tengok. Pertama tadi memang betul orang itu gugur syahid. Yang kedua dia tak gugur syahid, dia mati. Antaranya mati sebab penyakit yang pandemik. Antaranya ta'un, at-ta'un. Maka al-mat'un, mati syahid akhirat. Yang ketiga, ada sepotong hadis. Dikaitkan hadis ini daripada mana? Daripada Rasulullah SAW, diwakilkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dan hadis ini menceritakan bukan orang perang mati syahid dapat pahala syahid, bukan orang yang kena ujian dengan matinya penyakit ta'un dan dia mati syahid, penyakit pandemik. Yang ketiga, orang yang tak mati tapi dia bersabar di atas PKP. Hadis ini menyebut sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un fa akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana adzaban yab'athuhu Allahu ala man yasha' faja'alahu rahmatan lil mu'min falaysa min rajulin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baitihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Hadis ini dalam kitab Imam Al-Bukhari duduk pada nombor 3474. 3474. Hadis ini Nabi kata, bila ditanya oleh Aisyah, apakah ta'un? Maka Nabi beritahu sesungguh annahu kana adzaban. Tengok, sesungguhnya penyakit pandemik Allah beri itu sebagai azab. Sebagai satu azab. Dan yab'athuhu Allahu ala man yasha'. Allah turunkan pada sesiapa yang dia hendaki. Sebab itu bila ujian kematian, orang mati seorang sini kat Selangor,
seorang mati dekat Perak, mati biasa. Tapi bila sebut pandemik, satu penyakit yang Allah beri, kematian itu ramai. Maknanya mati dekat dalam dunia ini, kan? Berapa? Dari 57 juta, 47 juta, 5 juta, 6 juta. Dengan jumlah yang ramai daripada kadar biasa kematian. Ia merupakan, Nabi sebut azab. Azab kepada siapa yang dia kendaki. Dan faja'alahu rahmatan lil mu'min. Dan Allah jadikan dia satu rahmat kepada orang yang beriman. Kenapa? Kita akan bincang sekejap lagi kalau sempat. Bahawa ada benda yang Allah bagi, iaitu musibah, dia bercampur dengan anugerah. Musibah campur anugerah. Di atas musibah itu hakikatnya bukan musibah. Tetapi atas musibah itu hakikatnya anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak percaya? Kita boleh rujuk dalam satu hadis lagi. Kan? Nabi menyebut bahawa kan? Allah kalau dia kendaki kepada sesuatu kaum itu kebaikan, diujinya dia. Bukan sebab ujian itu, kesakitan itu satu, sebagai satu apa? Sebagai satu musibah, tetapi disebut dengan kebaikan. Lalu kita kena ada apa yang dikatakan sangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Ini pula hadis dia. Kan? Hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kata, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Dan Allah apabila mahukan kebaikan terhadap seseorang, maka dia memberikan ujian kepadanya. Macam mana dia boleh menjadi ujian? Macam mana dia boleh menjadi anugerah? Dengan sebab itu, bila mana kita bertembung, wa na'udzubillah, seandainya kena pada kita pagi ni, kita mati. Kematian yang ada kena mengena tu tadi, iaitu dalam keadaan dia ditimpa ataupun dia bersabar di atas ujian itu. Ditimpa dengan pandemik atau dia bersabar di atas pandemik. Dua-dua dapat pahala mati syahid akhirat. Walaupun dia tidak berjuang menegakkan Islam, mati dibunuh. Tetapi dua-dua mendapat anugerah pahala syahid. Bukan main-main. Pahala mati syahid ini. Tak ada azab kubur. Masuk syurga tanpa hisap. Bawa keluarga 70 orang masuk dalam syurga. Dapat berkahwin 72 orang dengan bidadari syurga. Dalam keadaan dia berikan mahkota kehormatan yang lebih baik pada dunia dan seisinya. Diampunkan dosa ketika dia mati. Dalam keadaan dia itu dapat melihat dia punya apa? Dia punya tempat tinggal di syurga. Di awal hari dia mati. Dalam keadaan banyak lagi ganjaran-ganjaran yang Allah berikan. Dan matinya tidak sakit. Dalam keadaan mati orang lain semua sakit. Mati seperti digigit oleh semut saja oleh disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dalam hal ini kita faham bahawa dalam hadis ini disebut di hujung yang menarik. Dalam erti kata, falaisa min rajulin yaqa'u ta'unu fayamkusu fi baitihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Dan tidak ada mana-mana laki-laki, tak ada mana-mana orang yang dia kena penyakit pandemik, penyakit ta'un. Kemudian dalam keadaan dia itu ditimpa tempat dia itu pandemik. Fayam kusu fi baitihi. Apa makasa yam kusu? Dia MCO. Dia PKP. Duduk dekat rumahnya sabiran, bersabar. Dia tak maki-maki. Dia tak salahkan Tuhan. Dia diuji, kita faham. Payah rezeki tak ada, tak kerja. Nak makan, nak hidup. Payah pergerakan terhad. Dalam keadaan rumah serba kekurangan, kita tak ada kaedah cara nak mengisi rumah kita dengan pengisian-pengisian yang baik. Bukan senang. Dalam keadaan Allah uji sabiran. Dan dia muhtasiban, dia muhasabah diri. Sebenarnya apa yang Allah nak bagi pada kita dalam konteks sekarang ini? Lalu dia muhasabah diri. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballah. Dan apa yang Allah berikan ini merupakan yang telah Allah nyatakan, Allah tetapkan, telah Allah takdirkan. Sebab itu kita mengambil satu perkara itu buruk sebab kita memandang dengan buruk. Kita belajar tauhid. Tak ada yang datang dari Allah baik belaka.
Baik Allah beri, baik Allah uji, baik belaka. Kerana Allah bersifat dengan sifat yang sempurna. Bila diuji, dia sempurna. Maka hujung ujian akan jadi sempurna. Bukan Allah ketika uji kita dalam 2 tahun, setahun, 4 tahun, berapa tahun sekalipun. Kalau Allah uji kita dengan pandemik, dengan ta'un, dengan kematian, dengan wabak, dengan balak, semua itu merupakan benda yang datang daripada Allah yang bersifat dengan sifat yang sempurna. Tiba-tiba kita makhluk yang hina dina ini mengatakan ini benda yang tak baik, mengatakan Allah tidak bagus, mengatakan Allah menzalimi hamba-hambanya. Wa na'udzubillahi min zalik. Di mana ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping ujian musibah, Allah berikan anugerah yang telah pergi, insya-Allah Allah berikan pahalanya pahala syahid. Dan yang sabar dengan penuh muhtasiban, dia yakin ini takdir ketentuan Allah nak uji dia, nak beri dia, maka dia juga dapat, walaupun dia tak mati, dia bersabar dengan PKP dalam keadaan illa kana lahu mithlu ajri syahid. Hadis ini sebut dia juga dapat pahala syahid. Dia juga dapat pahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sahabat-sahabat, kita ni kena duduk faham dalam keadaan ada dua pendekatan. Tadi pendekatan zahiriyah, saintifik, yang kita kena faham. Kadang-kadang ustaz-ustaz ni saya minta maaf dengan izin berceramah. Ini agenda Yahudi, vaksinasi dan sebagainya. Kalau kita nak tolak, kena ada hujah. Kalau kamu kata itu Yahudi punya kerja, bawakan pembuktian memang Yahudi punya kerja. Kalau kata benda itu tak bermanfaat, bawakan kajian kamu, buat research kamu bahawa Pfizer itu benda itu mudarat. Bawakan kajian. Sebab itu kalau kita cakap tak ada fakta, kita dibawa benda yang tidak ada asas dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tak betul. Sebab tu kita ni kena jadi manusia yang menenangkan. Sebab tu kita ni ustaz ke doktor ke orang awam ke menjadi manusia bila diuji dia bermanfaat untuk diri dan orang lain. Khairun nas anfa'uhum minnas. Manusia yang paling baik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling bermanfaat pada manusia lain. Sebab tu kadang-kadang kita tengok dalam keadaan Allah menguji kita sekarang ini, kita takut nanti akhirnya bukan jasad binasa, akidah rosak. Akidah kita rosak, sangka buruk kepada Allah kita banyak. Sehingga dalam keadaan sangka buruk kita itu berada dalam jurang kebinasaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min dzalik. Sebab itu kita dalam hari ini bagaimana kita bermuamalah dalam keadaan Allah uji kita. Sebab itu bila Allah uji kepada kita dalam keadaan ini, kita kena ada pendekatan lain, iaitu yang kedua, kita kena masukkan tadi pendekatan saintifik, kita kena masukkan pendekatan-pendekatan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan amalan-amalan yang tertentu yang kita bacakan supaya dapat menjaga kebaikan-kebaikan kita. Dan sekiranya kalau ia juga berlaku dia memang betul berlaku, maka kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita dah berusaha, Allah uji kita, kita ambil dia dengan pandangan yang husnuzan, sangka baik pada Allah. Kedua, bila kena pada kita, kita sabar. Dalam keadaan ujian ini, kita kena pada kita, pertama, tadi kita sangka baik. Kedua, pendekatan saintifik. Ketiga, dia ada pendekatan hamba kepada Tuhannya. Sekiranya ditimpa sungguh, maka di sana ada pendekatan-pendekatan antaranya sabar. Sabar ini perkara yang pedih. Sebab tu nama dia as-sabru, maksudnya al-man'u, menahan. Menahan benda yang kita boleh buat. Kita boleh marah, kita tahan. Besar pahala. Kita boleh marah sebab daftar tak boleh masuk. My Sejahtera. Boleh marah? Boleh. Kita sabar. Besar pahala. Ada benda-benda di luar kemampuan manusia. Manusia tu manusia, dia rapuh. Kita nak mencari manusia, nak fikir cara kita, payahlah. Kita boleh maki dekat Facebook, dekat TikTok, kita boleh buat video, kita hina orang, kita maki Tuhan ni kat mana apa. Boleh tak? Boleh. Tetapi kita sabar. Di situ besarnya pahala. Dalam keadaan apa Allah beri. Di samping kita kena ingat, di sana ada amalan-amalan. Sebab tu kita ni minta apa bila nak tidur? Tok Guru ajar. Kita kena amalkan
antara kita minta, janganlah kita mati ni mati yang faja'ah. Kalau tidak ada persiapan. Mati yang faja'ah dengan persiapan itu tak apa. Sebab mautul faja'ati rahatul lil mu'min wa asafun ala fajir. Nabi kata, mati yang terperanjat, terkejut tanpa persiapan itu satu benda, mati yang terkejut. Bukan tak ada persiapan, terkejut. Faja'atan, sudden death. Baik untuk orang beriman. Tetapi kecelakaan untuk orang yang jahat. Sebab tak sempat bertaubat, tak sempat buat amalan. Ada pun mati yang diajarkan oleh Nabi pada kita. Nabi ajar kita apa? Rasulullah, para alim ulama kata, berdoalah. Kita minta, Allahumma razuqni qabla al-mauti qabla mauti syahadatan. Wahai Allah, rezekikan pada aku sebelum mati ni, qabla mauti taubatan. Sebelum mati ni aku nak minta ya Allah dapat bertaubat. Yang kedua, wa indal mauti syahadatan. Ketika mati aku mati dalam keadaan dapat mati pahala mati syahid walaupun mati atas katil. Mati dekat rumah. Ini yang kita minta. Kan itu anugerah. Kan? Bukan saja doa dan Allah bagikan cara kamu dapat pahala-pahala. Yang meninggal sebab COVID ni bukan mati biasa. Dapat anugerah. Yang berusaha, mengekang, semua dapat pahala. Yang ketiga, wa ba'dal mauti jannatan wa na'imah. Dan bila dah mati, kan, supaya aku besok, ya Allah, dapat syurga dan nikmat-nikmat. Ini satu permintaan kita. Dan sebab itu kita ada amalan-amalan. Banyak dah tok-tok guru hajar. Cuma kita nak amal ataupun tidak. Sehingga terhafal-hafal dalam doa, dalam kat TV kan. Allahumma inna na'udzubika minal baras, minal junun, minal baras wal junun wal juzam wal sayyi'il asqam. Itu antara doa-doa yang Nabi ajar pada kita. Tetapi sebenarnya ada amalan-amalan dalam kehidupan kita. Macam pagi ni kan. Kita lepas subuh, kita bacalah sedikit ayat kursi sekali. Dalam ayat kursi itu ada 17 nama Allah. Cuba baca ayat kursi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyu azim. Maksud dia apa? Wahai Allah, engkau boleh jaga 7 petala langit, engkau boleh jaga 7 petala bumi. Aku kat celah-celah bumi ni takkan kau tak boleh jaga. Maksudnya, kat situ kita dah ada dah ikatan kuat dengan membaca ayat kursi. Tapi malang, apabila kita tidak memahami nak letak diri kita kat mana. Kat dua sahabat-sahabat. Surah yang mudah Al-Falaq. Min syarri ma khalaq. Dan kita sebut, Qul a'udhu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idha waqab. Wa min syarri naffathati fil uqad. Wa min syarri hasidin idha hasad. Dan min syarri ma khalaq itu dah kuat dah. Aku minta jauh ya Allah pagi-pagi ni daripada apa? Apa-apa yang kau ciptakan. Yang namanya COVID-19 ciptaan Allah. Kenapa kita tak ambil dia sebagai bacaan kita? Ini pendekatan yang diajarkan oleh Nabi. Apa lagi? Yang ketiga, kalau kita membaca 3 kali Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Nabi ajar kita. Dia tidak akan ditimpa apa-apa balak malapetaka. Kalau dia baca pagi sampai petang, kalau petang sampai pagi. Dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis Nabi ni. Baca 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Kita dah jadikan bacaan maksurat kita pagi dan petang. Cuma macam mana kita nak beramal itu terpulang pada diri kita. Benda-benda yang mudah saja. Al-Quran ini mukjizat. Al-Quran ini mukjizat. Saya nak sebut Al-Quran ini mukjizat. Diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Bagaimana kita boleh mudarat hidup kita sedangkan ada mukjizat? Dan sekiranya dalam keadaan kita dah ada 2 pendekatan. Pertama pendekatan itu tadi, pendekatan saintifik. Kedua pendekatan kaedah yang diajarkan oleh Allah, pendekatan Islam. Kemudian yang ketiga, sekiranya kita ditimpa, maka di sana ada sangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu dhanna billah. Jangan sekali-sekali kamu seorang daripada kamu meninggal dunia kecuali dalam keadaan berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Anna 'inda dhanni 'abdi bi
falyazunna bima sya'ah. Dan dalam hadis yang lain, sesungguhnya aku menurut apa yang disangkakan hamba-Ku, maka berprasangkalah padaku menurut kehendakmu. Sebab tu kita ni, dan Allah berikan orang-orang yang beriman, diberikan dia bersyukur, diuji dia bersabar. Dua-dua dia dapat anugerah dan bahagian. Ajaban li amri mu'min, kata Nabi. Sungguh pelik orang-orang yang beriman. Dalam keadaan hidupnya sentiasa dalam keadaan keuntungan. Dan sebab itu kita, dalam hal ini, kita nak letak diri kita menjadi orang-orang yang duduk dalam keadaan, apa dia? Boleh bermuamalah kepada suasana dalam keadaan kita hamba kepada Allah dan menjadi orang yang bermanfaat pada orang lain. Sebab itu ustaz-ustaz pada hari ini sangat berperanan untuk memberikan apa dia tanwir, apa dia pencerahan kepada isu-isu yang berlaku, bukan memayahkan, menyusahkan. Ini masa-masanya yang perlu kita berikan kepada masyarakat kita kekuatan. Saya tengok dekat media sosial terlalu teruk dah. Dan lebih teruk lagi, ada puak-puak munafik pula mengambil bahagian untuk merosakkan lagi memburukkan lagi persepsi kepada kerajaan, kepada perkara-perkara yang berlaku, sehingga akhirnya membawa masyarakat bukan saja membenci pada manusia, membenci Allah Subhanahu Wa Taala, wa na'udzubillah min dzalik. Begitu juga kita susun. Saya tak sebutkan benda ni, tak sempat. Kita kena susun rumah kita dalam keadaan menghadapi PKP ini dengan susunan yang baik. Rumah kita menjadi rumahku syurga Allah. Tidak akan timbul isu bosan, tak timbul isu tak suka. Nanti kita akan merasai apa yang disebutkan oleh hadis Nabi, iaitu kita menggunakan masa dan kita bersabar, kita susun program untuk keluarga, kita bimbing keluarga kita dengan solat berjemaah, dengan Qurannya, dengan kuliahnya. Kita susun kehidupan kita, masa kita, ibadah kita yang dulu kita tak boleh buat, dulu tak sempat buat. Masa ni lah nak buka Quran, nak baca Quran, nak hafal Quran. Yang baik dia dapat, yang tak baik wa na'udzubillah. Yang ketiga, yang terakhir, kurangkan maksiat. Saya sebut juga kepada sahabat-sahabat, kepada kerajaan, supaya mengurangkan maksiat. Dekat TV pun boleh tahan juga. Kita tengok kan, yang menari, menyanyi orang Melayu Islam tu, kan tak ada rasa gerun dengan ujian Allah tadi. Faja'at sakratul maut bil haqqi. Akan sampai kepada kamu sakrat maut, tapi kamu tu dalam keadaan leka. Jangan. Kita suruh orang munajat, suruh orang baca Quran, istighasah, orang solat, kan? Tiba-tiba kita buat maksiat. Maksiat ini akan menyebabkan doa kita dihijab oleh Allah. Antara sebab doa terhijab ialah maksiat. Banyak sebab-sebab lain, antaranya maksiat. Ta'sil ilaha wa tuzhiru hubbahu. Kamu maksiat pada Allah, dalam masa yang sama kamu kata kamu itu apa dia kasih kepada Allah. Hukum dia muhalun. Apa dia? Mustahil. Sebab tu kerajaan dia ada kuasa. Kan, cuba tengok TV. Banyakkanlah baca Yasin, banyakkanlah doa, banyakkanlah istighfar, banyakkanlah muhasabah. Tapi kalaulah sama saja menyanyi, berjoget dalam masa yang sama minta doa pada Allah, Allah lemparkan balik doa-doa itu ke muka kita. Kita tak perasan. Wa na'udzubillah min dzalik. Semua kena main peranan, kena memahami kehidupan ini, menjadi hamba yang bergerak, beribadah kepada Allah dengan ilmu dan kefahaman, dengan iman dan juga dengan akhlak kita, tasawuf kita, di samping tauhid dan fiqh, insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang setia bersama lebih sejam lebih sikit saja. Dan ini masa yang baik. Dan dah tak boleh pergi mana kan? Habis kuliah buat apa? Solatlah. Solat sunat duha. Kalau biasa buat 2, tak biasa buat 2 rakaat. Dia biasa buat, tambahlah jadi 4. Tambah jadi 6, maksimum 8. Buatlah sikit-sikit. Dan Quran jangan tinggal. Zikir jangan tinggal. Sedekah jangan tinggal. Semua ini memainkan peranan kepada kehidupan kita. Samping doa untuk kita, jangan lupa doa pada sahabat-sahabat kita. Teruskan berjuang dengan kehidupan dunia yang fana ini. Kita nak pergi kepada akhirat yang kekal lagi abadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, manfaatlah kepada kami
dengan apa yang kau ajar pada kami. Ajarlah kepada kami dengan perkara-perkara yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, ampunkan dosa kami yang banyak, Ya Allah. Siapa yang dapat mengampunkan dosa kami kalau bukan Engkau? Ya Allah, siapalah kami meminta-minta, merayu-rayu padamu, Ya Allah, waktu pagi ini. Melainkan hamba yang banyak melakukan dosa dan kesalahan. Kami pernah meminta, Ya Allah, pada bulan Ramadan yang lalu. Terkadang kami lalai daripada permintaan kami. Kami terus melakukan kesalahan demi kesalahan. Kami rujuk balik padamu, Ya Allah, pagi ini. Pandanglah kami, Ya Allah, dengan pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu. Janganlah kau pandang kami dengan pandangan kemurkaan-Mu. Ampunkan dosa kedua orang ibu bapa kami, Ya Allah, yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Kau anugerahkan mereka, Ya Allah, dengan syurga-Mu. Kau jadikan kami anak-anak yang membawa kebaikan, keberkatan kepada kedua-duanya di dunia dan juga di akhirat. Ampunkan dosa ibu yang telah mengorbankan nyawanya melahirkan kami. Ampunkan dosa ayah yang telah membanting tulang empat keratnya membesar dan mendidik kami. Ampunkan dosa suami kami, Ya Allah. Suami yang sanggup menanggung dosa-dosa kami, Ya Allah. Kami membebankan suami kami, Ya Allah, dengan akhlak kami, aurat kami. Ampunkan dosa isteri kami, Ya Allah. Isteri yang banyak bersabar dengan kami, yang bersusah payah dengan kami, mengurus rumah tangga, Ya Allah. Ampunkan dosa anak-anak kami, terkadang anak-anak kami jauh daripada-Mu, Ya Allah. Anak kami tidak solat, anak-anak kami meninggalkan perintah-Mu, lembutkan hati mereka dapat rujuk balik pada-Mu, Ya Allah. Ampunkan dosa adik-beradik, sahabat, jiran-jiran kami, secara khusus, Ya Allah, pada tok-tok guru kami, para alim ulama kami yang tidak jemu-jemu membimbing kami ke arah jalan petunjuk-Mu. Ya Allah, Ya Tuhan kami, jadikan anak cucu zuriat kami anak-anak yang soleh. Anak-anak yang salihah, beriman, bertakwa, mendirikan solat, menutup aurat, tahu membaca Al-Quran. Anak-anak yang boleh memandi, mengkafan, mendirikan solat jenazah untuk kami. Anak-anak yang boleh mengusung kerana kami ke kubur. Anak-anak yang boleh memimpin tangan kami ke syurga-Mu. Ya Allah, Ya Tuhan kami, Engkau yang maha mengetahui, Ya Allah, di atas segala sesuatu. Engkau yang menciptakan wabak ini, Ya Allah. Wabak ini datang daripada-Mu, Ya Allah, dengan izin-Mu, Ya Allah, dengan kudrah dan inayah-Mu. Ambillah kembali, Ya Allah, COVID-19 ini balik ke tempat asalnya, bukan kerana kami tidak suka dengan pemberian-Mu, Ya Allah. Namun di atas kelemahan kami, untuk kami beribadah dalam keadaan yang lebih tenang dan tenteram kepada-Mu, Ya Allah. Engkau angkatkan dengan waktu yang segera, Ya Allah. Walaupun terkadang di kalangan kami masih melakukan maksiat, terkadang di kalangan kami, Ya Allah, yang tidak taat akan perintah-Mu. Namun di celah-celah hamba-Mu ini, terdapat orang-orang yang saleh dan saleha, yang mendirikan solat, membaca Al-Quran, berdoa, bermunajat, yang berpuasa sunat, Ya Allah, yang bersedekah, Ya Allah. Daripada amal-amal mereka ini, Ya Allah, tolonglah Kau tutupkan maksiat-maksiat yang dilakukan oleh hamba-Mu yang lain, Ya Allah. Mudah-mudahan, Ya Allah, Engkau angkatkan kepada kami doa ini, Ya Allah. Walaupun bukan kami ni siapa-siapa meminta padamu, Ya Allah. Namun kami ni hamba-Mu, Ya Allah. Engkau tidak pernah memungkiri janji-Mu kepada kami, Ya Allah. Allahumma la tabluna fa innaka in balautana. Fadahtana wa hatakta astarana wa azabtana. Wahai Allah, jangan Engkau uji kami. Kalau Engkau uji kami, Kau akan buka kelemahan kami. Engkau akan koyakkan tabir-tabir kelemahan kami. Dan akhirnya nanti Engkau azab kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.